Sekarang aku umur 20 lebih kan. So kalau aku jumpa balik diri aku yang version umur 18, apa yang aku akan cakap kat dia? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak buat video aku yang kedua guys. Kedua, which is hari ni aku nak cerita tentang 10, aku rasa 10 kot. 10 nasihat yang aku akan bagi dekat diri aku yang lama waktu aku umur 18 dulu. Sekarang aku umur 20 lebih kan. So kalau aku jumpa balik diri aku yang version umur 18, apa yang aku akan cakap kat dia? Apa nasihat yang aku akan bagi dekat dia supaya dia dapat jalani kehidupan dengan lebih tenang. By the way guys, siapa-siapa yang belum subscribe channel ni, tolong subscribe sebab channel ni memerlukan subscribe anda guys. Kita memerlukan subscribe anda untuk menjadikan YouTube channel ni satu YouTube channel yang educate people, yang bantu ramai orang, yang banyak memberi input-input yang positif dan menarik insya-Allah. So, tekan butang subscribe, like dan share guys sebagai tanda hang support dan tanda hang sayang kepada pencipta channel ni, which is aku. Apa benda aku cakap? So let's get back to the video. So, nasihat pertama yang aku akan bagi kat diri aku kalau aku jumpa balik diri aku yang umur 18, satu benda yang aku cakap kat dia adalah tangkap gambar banyak-banyak. Tangkap gambar banyak-banyak dengan family hang, tangkap gambar banyak-banyak dengan kawan-kawan hang, tangkap gambar banyak-banyak dengan diri hang sendiri lah. Jangan tangkap banyak sangat gambar dengan girlfriend hang sebab nanti dia akan jadi ex hang, dah hang tak boleh post gambar tu. Tak ada lah guraunya, tapi okey je sebenarnya. Hang boleh crop, hang boleh crop tapi dia buruk sikit lah, tapi hang boleh crop. Tangkaplah gambar sebab dia memori tau. Hang lalu kalau mendengar hang lalu universiti ni sekali je weh, benda tu adalah momen yang paling best sekali. Sebenarnya bila hang tua sikit, hang tak boleh ingat sangat tau exactly apa yang jadi. Hang ingat macam mana yang hang rasa bila hang dekat sekolah, bila hang kat universiti, tapi there is no exact incident ataupun gambaran yang jelas tentang apa yang hang buat dan apa yang hang lalui. So bila hang tangkap gambar, bila hang tangkap video, benda tu akan mengimbau kembali kenangan-kenangan yang lama. Benda tu akan menghidupkan lagi perasaan-perasaan happy hang yang dulu. So that is why gambar, video is really important. So take a lot of gambar, take a lot of video so that you can look back when you a little bit older and when you miss high school and university in general. So that's the first advice. Nasihat kedua adalah jangan asyik duduk bongkok. Hang duduk bongkok, hang tahu tak sekarang ni hang sikit pinggang. Hang tahu tak dulu hang duduk PCC, duduk tidur kat CC, hang duduk macam ni, pegang phone macam ni. Memanglah waktu tu hang tak sakit, waktu tu umur hang 18, waktu tu umur hang 17. Memanglah tak sakit awak hidung gatal pula. Hidung gua gatal. Aku kalau buat video asyik hidung gatal, aku tak tahu pasal apa. Saya tak buat video tak ada pun. Memanglah waktu tu hang tak sakit, tapi bila hang dah besar sikit, benda tu dia akan jadi sakit lah kan. Hang sakit pinggang, hang sakit belakang, hang sakit tengkuk, hang rasa macam tak ada apa kan. Tapi hang tunggu lah, hang besar sikit, hang tunggu, hang tua sikit, memang sakit gila weh. Sakit gila. Gatal lagi hidung. So jaga postur badan hang, bersenam dan amalkan gaya hidup sihat. Nasihat yang ketiga, ni dia macam sentimental sikit lah. Terima yang dalam hidup ni sebenarnya tak semua benda ada jawapan. That's it. Dah hang tak perlu jawapan pun sebenarnya. Hang perlu faham dan terima sesuatu perkara tu yang jadi, dia jadi bersebab. Dah hang tak perlu tanya pun sebab apa, hang tak perlu tanya pun kenapa, hang tak perlu tanya pun pasal apa. Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Kadang-kadang hang kena terima je dan hang teruskan hidup macam tu lah. Okey, kita pergi kepada nasihat yang keempat. Hang boleh hilang semua orang, tapi hang tak boleh hilang diri hang sendiri. You can afford to lose everyone but never yourself. Sebenarnya hang boleh lalui semua benda ni. Mungkin hang rasa macam hilang girlfriend tu benda yang paling besar sekali, hilang kawan tu benda yang paling besar sekali, tapi sebenarnya tak. Sebenarnya hang boleh hilang semua orang dan semua orang ni boleh diganti, semua perasaan ni boleh diganti. Tapi hang jangan pernah hilang diri hang sendiri. Hang jangan pernah rasa macam hang hilang segala-galanya. Tak, hang masih ada Tuhan, hang masih ada diri hang yang sentiasa support hang walau apa sekalipun yang hang rasa diri hang ada untuk hang. Ingat tu, hang tak perlu respon kepada semua benda. Aku tahu kadang-kadang hang marah, kadang-kadang hang kecewa, kadang-kadang hang frust dengan apa yang orang lain buat dekat hang, tapi hang tak perlu nak respon kepada setiap satu benda yang jadi dalam kehidupan hang. You don't have to feel like you have to respond to everything bro, like really. Sebab most of the time hang regret lah saying the things bila hang marah. Hang regret bila hang bercakap bila hang marah. Hang tak pernah rasa macam puas pun. Walaupun hang rasa macam bergaduh tu lah satu benda yang puas, sebenarnya bila hang bergaduh hang rasa regret, hang rasa menyesal lah sebab hang cakap benda tu. Banyak hang menyesal daripada hang rasa puas sebenarnya. So kalau hang marah tak payah cakap. Kalau hang rasa hang frustrated tak payah cakap. Kalau hang rasa hang emotional tak payah cakap sebab hang memang tak rational pada waktu tu. Hang sakit hati. Jadi hang punya pemikiran adalah hang nak sakitkan hati orang juga dalam masa yang sama. So that is not a good thing to do and that is so toxic to other people and to yourself as well. So bila hang marah, hang duk diam. Bila hang emotional, hang duk diam. Hang tak perlu respon pun. Take it slow. Don't have to respond. Breathe and relax. Nasihat ke-6 ni something yang aku
aku akan bagi tahu diri aku yang sekarang juga sebenarnya. Happy tu bersifat sementara. Hang kena faham benda tu. Happiness tu dia bersifat sementara. Tapi kalau hang nak kekal boleh. Cumanya hang kena belajar untuk terima yang hang kena hidup seorang-seorang. Bukan maksud aku hang kena pergi sewa apartmen, lepas tu hang kena hidup berdikari, masak seorang, semua buat benda seorang. Boleh juga hang nak buat macam tu, tapi tu bukan maksud aku. Maksud aku adalah hang kena start faham yang hidup ni bersifat sendiri. Hang lahir pun seorang-seorang, hang mati nanti pun seorang-seorang. Melainkan hang kembang lahir 2 orang. Maka video ni bukan untuk hang lah. Nasihat ni bukan untuk hang, tak ada gurau je. Hang lahir seorang-seorang, hang mati nanti pun seorang-seorang. Jadi hang kena terima yang sebenarnya hidup ni dia memang bersifat sendiri. Tak kisahlah family hang sayang hang macam mana sekalipun, kawan-kawan hang sayang macam mana sekalipun, girlfriend hang sayang hang macam mana sekalipun, bini hang ke, anak hang ke, tak ada siapa pun yang boleh hidup untuk hang melainkan diri hang. Benda ni aku sedar bila satu hari tu mak aku kan, dia tengah masak lepas tu dia terpotong jari dia, terbelah besar serius besar. Lepas tu ada luka besar macam tu. So waktu tu aku tak tahu aku nak buat apa kan. Mak aku macam sakit gila pada waktu tu. So apa yang aku boleh buat adalah aku pergi cari plaster. Lepas tu aku tolonglah dia balut apa yang boleh kan. Tapi at the end of the day, orang yang kena tanggung sakit tu mak aku. Orang yang kena hadap benda luka tu adalah mak aku. Aku sebagai anak, aku tak boleh pun nak ambil luka tu ataupun sakit tu pada dia. Mak aku yang kena hadap sendiri sakit dan luka tu. So kat situ aku start faham yang sebenarnya hidup ni memang bersifat sendiri. Memang tak kisahlah siapa-siapa sekalipun, dia pun boleh assist je. Orang yang sayang hang boleh assist hang dalam kehidupan, tapi yang kena lalui semua benda tu adalah diri hang sendiri. Dan kalau hang boleh faham konsep sendiri ni, insyaAllah hang akan happy lah. Mungkin happiness is not the right word. Aku rasa the rightest word is tenang. Kalau hang tenang, insyaAllah senang untuk hang happy. Nasihat ketujuh ni macam risky sikit, tapi aku nak cakap juga. Nasihat ketujuh ni adalah orang tua tak semestinya dia betul. Orang yang lagi tua daripada kita tak semestinya dia betul. Hang kena dengar apa yang dia cakap, hang kena hormat pendapat dia, tapi tak semestinya hang terima bulat-bulat. Sebab hidup ni dia tak sama. Walaupun orang tu makan asam garam lebih daripada kita, makan asam laksa lebih daripada kita, makan fish and chip lebih lagi daripada kita, tapi hang kena faham yang sebenarnya hidup ni dia berlainan dengan setiap orang. Hang kena imagine macam ni tau. Kita semua ni ada dalam satu dewan peperiksaan dan setiap orang ni diberikan soalan yang berlainan. Jadi tak logik lah kan kalau hang nak tiru jawapan orang lain, betul tak? Sebab hang punya soalan tak sama dengan Ali punya soalan. Hang kena nampak macam tu. Mungkin jawapan dia betul untuk kehidupan dia. Aku tak cakap jawapan dia salah. Jawapan dia betul untuk soalan kehidupan dia. Jawapan dia betul untuk hidup dia. Tapi untuk hidup hang tak perlu terima jawapan dia sebulat-bulatnya. Ambil sebagai satu pendapat, consider pendapat dia, ambil yang baik dan buang benda yang hang rasa tak baik untuk kehidupan hang. Kalau aku nak cerita sikit kan, waktu aku first buat video dulu kan, aku post kat IG. Lepas tu family aku tak berapa setuju sangat lah dengan apa yang aku buat kan. Sebab pada waktu tu aku banyak cerita pasal cinta sikit lah. Sebab waktu tu ialah masalah aku adalah masalah cinta. Hang boleh cakap benda yang hang tengah lalui je. So satu hari mak aku call, mak aku cakap, awak post video macam tu kat IG kan, malu lah orang lain tengok, semua buang. Itu apa yang mak aku cakap. Dan aku tak rasa mak aku salah, mak aku betul. Pada waktu tu mak aku betul untuk kehidupan dia, tapi untuk kehidupan aku dan apa yang aku nak buat, apa yang aku cuba nak sampaikan, benda tu salah bagi aku. Faham tak? Mak aku tak salah dan aku pun tak salah. Sebenarnya tak ada siapa pun salah. Tapi kalau aku ikut apa yang mak aku cakap pada hari tu, mungkin aku tak buat video ni pada hari ni. Faham tak? Everything takes time untuk hang grow. Sebenarnya pada waktu tu mungkin apa yang mak aku cakap tu betul, tapi dia tak nampak apa yang anak dia bakal jadi di ke depan ni. Sebab mak kita pun tak tahu sama macam kita juga. So tak semestinya apa yang mak kita cakap salah tu adalah salah. Kadang-kadang dia pun boleh salah juga kan. Tapi restu ibu tu penting lah guys. Restu ibu tu penting untuk apa saja yang kita buat dalam hidup kita. So minta restu, tapi kalau dia tak bagi, buat senyap-senyap. InsyaAllah kalau hang berjaya dia takkan marah. Serius. The secret pasal mak ayah ni, memang awal-awal memang dia tak bagi hang buat sebab dia rasa macam banyak lagi benda yang hang boleh buat, banyak lagi benda yang possible kan untuk hang buat. Tapi satu rahsia yang aku nak bagi tahu hang adalah bila hang berjaya buat something, walaupun benda tu mak ayah hang tak suka at first, tapi kalau hang berjaya dia takkan marah pun sebenarnya. So buat je lah senyap-senyap. Nasihat ke-8 adalah percaya kepada compounding effect. Compounding effect ni dia kumpul sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Kalau hang buat benda yang baik, percayalah kepada compounding effect. Dia akan kumpul sikit demi sikit. Walaupun hang rasa macam tak ada hasil sekarang, tapi selagi mana benda tu baik untuk diri hang, selagi itulah hasil tu dia kumpul. One day hang akan nampak juga hasilnya. Jadi hang kena percaya kepada compounding effect dan terus buat benda yang hang rasa beneficial untuk diri hang. Kalau hang rasa macam habit ni teruk, hang nak tinggal. Kalau hang rasa macam habit ni bagus untuk hang start buat. Walaupun hang rasa macam lambat lagi lah aku nak berjaya, lambat lagi lah
lah aku nak jadi macam ni macam tu. Buat je. Sebab at the end of the day dia akan compound. Dia akan kumpul dan hang akan jadi seperti mana yang hang nak. Sama ada hang jadi macam mana yang hang nak ataupun hang jadi lagi better pada tu. So always trust in compounding effect. Always trust in the things that you do in particular. So that's it. Nasihat nombor 9, kalau takut buat. Siapa bagi tahu hang kalau takut jangan buat. Kalau takut cakap bahasa Inggeris jangan cakap bahasa Inggeris. Kalau takut nak cakap depan orang ramai jangan buat benda tu. Kalau takut ni takut tu. Kalau takut hang buat, bukan tak buat. Kalau takut buat, things get less scary once you do it. Memang hang takut awal-awal tapi lepas hang buat hang tak takut dah weh. Takut tu akan makin kurang. Nobody cares. Just do it. Pak kata Nike, just do it. Nasihat yang ke-10. Nasihat yang ke-10, benda yang paling penting dalam hidup hang adalah exposure. Exposure ni adalah pendedahan lah, bahasa Melayu dia. Kepada apa yang hang terdedah, kepada siapa hang terdedah. Itulah yang akan menentukan siapa hang. Kalau hang terdedah dengan benda yang negatif, kawan-kawan yang negatif, hang akan jadi orang yang negatif. Kalau hang terdedah kepada orang yang tak fikir pasal masa depan, hang terdedah kepada konten-konten yang berunsur-unsur tak ada masa depan, maka hang akan jadi orang yang tak fikir pasal masa depan. Hang sentiasa ada pilihan untuk siapa hang dedahkan diri hang dan kepada apa yang hang dedahkan diri hang. Exposure is the only thing that's going to decide who you are in the future. So expose yourself to good things. Kalau rasa nak buat baik, rasa nak buat benda-benda yang bagus ni, buat je terus. Jangan tunggu hidayah maya basically kan. Kalau contoh hang rasa macam hang nak tutup aurat, rasa macam nak semayang, selagi mana hang dengan azan, itulah hidayah hang. Tak perlu nak cari pun. Sebenarnya Tuhan bagi hidayah ni dalam bentuk-bentuk yang hang tak nampak. Selagi mana hang dengan azan, selagi mana hang boleh nampak orang semayang, itulah bentuk-bentuk hidayah yang Tuhan bagi kan. Kalau hang nampak orang pakai tudung, hang nampak orang yang tutup aurat tak pakai seluar pendek, itulah hidayah Tuhan tengah bagi tu. Kalau hang terdetik ke hati hang, aku rasa nak buat baik, itulah hidayah. Tak payah tunggu hidayah mai. Kalau rasa nak buat baik, terus buat. So last kali aku nak bagi tahu hang, hang kena banyak mencari ilmu. Tak kisahlah hang nak banyak membaca ke, nak dengar podcast ke, apa-apa benda sekalipun, hang kena banyak cari ilmu. Sebab memanglah aku tahu kat sekolah kita belajar, kat universiti kita belajar, tapi kebanyakan orang lepas universiti dia stop belajar. Jangan pernah stop belajar dalam hidup ni weh. Serius. So hang kena banyak cari ilmu. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab aku rasa sayang kalau hang tak gunakan momen-momen yang hang ada ni untuk hang kenal siapa diri hang. Sebab kebanyakan hang punya political stand, religious stand, hang punya sets of belief, hang punya knowledge yang hang ada sekarang ni sebenarnya bukan 100% mai daripada hang lah. Sebenarnya bukan 100% mai daripada hang punya consent. Macam tu. Consent. Dia tak mai 100% daripada hang lah. Sebenarnya dia dibentuk pada waktu hang kecil tau. Sebab waktu hang kecil hang tak boleh fikir. Jadi apa yang hang boleh buat adalah terima. So kalau hang nampak pok hang sokong BN, hang pun jadi sokong BN. Bila hang dah besar ni kan, hang ada mental capacity yang cukup untuk hang buat judgement hang sendiri, dan aku rasa hang patut gunakan peluang ni untuk cari identiti hang dan cari apa fahaman yang sesuai untuk diri hang dan apa yang hang nak pursue. So this is the moment that you get to decide by yourself, and this is the moment that you get to know yourself better. So how do you know yourself better? By searching for your own truth, by exposing yourself to things that you want. Sebab tu aku cakap exposure penting tadi. So aku rasa sampai situ je video hari ni guys. Thank you so much for seeing this video. Aku harap sangat hang like, comment dan share. Like, komen dan subscribe channel ni sebagai tanda hang support channel ni guys. Sebab channel ni sangat-sangat memerlukan hang punya subscribe. Aku harap hang suka video ni dan hang dapat something daripada video ni. Adalah channel yang baru, insyaAllah kita nak try reach 15,000 subscribers. Sekarang kita kat 12,000 lebih. So sekarang kita nak try reach 15,000 subscribers. So jangan lupa subscribe guys. Thank you so much guys. Have a good night, have a wonderful day. Jumpa hang lagi di next episode Sleepy Crank.